A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah ini kita sambung bacaan hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah ini kita masuk hadis yang ke-8 atau hadis yang ke-7 mengikut sebahagian nombor kitab. Iaitu hadis An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Satu lagi hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkenaan niat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala nak menegaskan lagi kepada kita tentang kepentingan niat, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibawakan lagi hadis-hadis, antaranya hadis yang kita baca tadi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atau nama dia berlaku khilaf dengan ulama tentang nama Abu Hurairah. Ada lebih 20 perbezaan pandangan dari kalangan ulama apa nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi dia lebih dikenali dengan kunyah dia sebagai Abu Hurairah. Antara pandangan yang masyhur ni juga antara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada tubuh badan kamu, wala ila suwarikum, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak tengok kepada paras rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kamu dan juga amalan kamu. Berlaku perbezaan teks hadis kalau kita tengok dalam beberapa nuskhah Riyadhus Shalihin. Berlaku beberapa perbezaan teks hadis. Teks hadis yang kita baca tadi, di akhir tadi dia ada penambahan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ada juga sebahagian teks hadis dalam nuskhah yang lain, riwayat dalam nuskhah yang lain dalam kitab Riyadhus Shalihin tidak ada menyebutkan wa a'malikum yang last kali. Dia hanya sebut walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada tubuh badan kamu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, tapi Allah Ta'ala melihat kepada hati kamu. Sampai situ saja teks hadis mengikut sebahagian nuskhah Riyadhus Shalihin yang lain, dan itulah yang tepat. Ada sebahagian nuskhah dia tambah wa a'malikum sebab berlaku kekeliruan dalam hadis. Hadis itu adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim, rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahih dia. Al-Imam Muslim bawakan dua lafaz hadis, yang mana penambahan wa a'malikum tu dia bukan termasuk dalam lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ni. Al-Imam An-Nawawi hanya bawakan sampai lafaz walakin yanzuru ila qulubikum dalam banyak nuskhah Riyadhus Shalihin. Cuma sebagai pentahqiq dia kata dalam riwayat Muslim juga ada wa amalikum, jadi dia tambah wa amalikum. Sedangkan dalam banyak nuskhah Riyadhus Shalihin tidak ada. Sebenarnya Al-Imam Nawawi yang lafaz hadis dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itulah yang tepat berdasarkan riwayat lafaz riwayat Muslim. Sebab apa? Yang ada penambahan wa amalikum ni dengan lafaz yang lain. Lafaz yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi ni, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Lafaz yang ni tidak ada wa a'malikum.
Yang ada wa amalikum ni lafaz innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu lafaz dalam Sahih Muslim yang ada penambahan wa amalikum. Tak apalah, berlaku sedikit perbezaan nuskah. Hadis ni dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala nak memberitahu kepada kita bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meletakkan dia nak terima amalan, dia nak bagi pahala kepada seseorang tengok kepada para rupa, atau tengok kepada tubuh badan seseorang, atau dalam riwayat lain sebut harta seseorang. Allah Taala Maha Adil. Dalam bab nak bagi pahala, dalam bab nak bagi sesuatu kelebihan, nak jadikan dia sebagai orang yang Allah Ta'ala sayang ke, Allah Ta'ala tidak pernah melihat kepada rupa parah. Allah Ta'ala tidak pernah melihat kepada kaya atau tidak kaya. Tapi apa dia Allah Ta'ala tengok? Setara mana hati seseorang itu, keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setara mana hati dia baik. Wa amalikum, dan sebagai riwayat sebut, dan juga setara mana amalan dia. Sebab apa? Rupa parah ni manusia tak boleh nak pilih. Lahir-lahir tu gitu dah rupa dia. Nak macam mana? Tak ada orang ni lahir dia boleh pilih, aku nak muka lagu ni, aku nak tubuh badan lagu ni. Tak ada. Itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dia nak bagi pahala, dia nak bagi kasih sayang, dia nak bagi rahmat, dia tengok rupa orang, beratlah lagu tu. Sebab kita tak boleh nak pilih. Tapi amalan hati, hak ni kita boleh ikhtiar, kita boleh usaha. Kita nak hati baik, kita boleh usaha jadikan hati kita baik. Kita nak amalan kita baik, kita boleh usaha supaya amalan kita jadi baik. Tapi nak rupa parah kita baik, hak tu tak boleh usaha. Boleh lah pakai makeup, setara tu je lah, tak, setara tu je. Tapi nak jadikan tu sebagai neraca Allah Subhanahu Wa Taala nak sayang kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala nak menerima amalan kita, maka Allah Ta'ala berlaku adil. Dia tak buat neraca untuk dia terima amalan kita melalui sesuatu benda yang kita tak boleh ikhtiar, melalui satu benda kita tak ada pilihan. Allah Ta'ala tidak buat lagu tu. Dia buat, dia nak terima amalan kita, dia nak bagi pahala kita, dia nak bagi kasih sayang dia kepada kita terhadap sesuatu benda yang kita boleh usahakan. Begitulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lama juga salah faham tentang hadis ni. Tak. Salah faham macam mana? Salah faham dia mengabaikan urusan luar dia. Pakai dia nyotok tak terurus, rambut dia nyotok terurus, dia nyotok mandi, dia berbau. Bila kita tanya apa lagu tu, dia kata Allah Ta'ala tak tengok semua tu. Allah Ta'ala tengok apa dia? Tengok hati kita bersih ke tak bersih. Tubuh badan kita Allah Ta'ala tak tengok bersih ke tak bersih. Rambut kita Allah Ta'ala tak tengok terurus ke tak terurus. Pakaian kita Allah Ta'ala tak tengok terurus ke tidak terurus. Tu alasan mereka. Betul ke tak lagu tu? Salah dah. Sebab apa? Nabi SAW hak dia sebut hadis ni, tengok Nabi macam mana. Adakah Nabi tak terurus? Pakaian dia tidak terurus? Adakah Nabi ni berbau? Tak. Bila-bila Nabi SAW ayat hadis ni pun, Nabi sendiri pun jaga penampilan luar. Nabi sendiri pun jaga penampilan Nabi, jaga pakaian Nabi, jaga rambut Nabi. Tak. Jaga tubuh badan Nabi. Bukanlah bermaksud hadis ni Allah Ta'ala tak tengok luar kita, tak tengok rupa parah kita, bermaksud kita kena biar ke. Tak apalah, rambut nak panjang sampai lutut pun tak apa. Tak. Kuku nak panjang pun tak apa. Bukan gitu maksud dia. Maksud dia bila hati seseorang itu bersih, bila hati seseorang itu baik, maka dia akan jaga juga penampilan luar dia. Amalan dia juga akan jadi baik. Nak tahu macam mana amalan seseorang, hati seseorang itu baik? Tengok setara mana amalan dia. Amalan ni juga boleh menjadi gambaran kepada setara mana hati kita. Baik hati kita, maka baiklah amalan seseorang tadi. Rawahu Muslim, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala.
Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, seorang sahabat Nabi antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 5,374 hadis yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Hurairah ni dia sekejap je bersama dengan Nabi. 2 tahun je dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia lah sahabat yang paling banyak sekali riwayatkan hadis berbanding sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Kerana dia menghabiskan masa dia betul-betul 2 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia follow Nabi gimana. Kali dia tak boleh follow Nabi, dia pergi jumpa sahabat-sahabat lain, dia tanya. Pergi jumpa Sayyidina Umar, tanya gapo dia hadis Nabi pernah sebut sebelum ni. Pergi jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu, tanya gapo dia hadis Nabi telah sebutkan sebelum ni. Hingga dia jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana kita tahulah, panjanglah kalau kita nak perbahaskan, Abu Hurairah adalah musuh paling utama kepada golongan-golongan yang sesat, golongan Syiah. Abu Hurairah musuh paling utama dia. Apa ni, anti hadis Abu Hurairah lah yang paling utama. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Itu untuk hadis pertama, kita hanya menyebutkan secara ringkas sebab banyak lagi hadis yang kita nak baca. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-8 menurut sebagian nuskah lain juga pula menyebutkan hadis yang ke-9. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 57 Hijrah dan meninggal di Madinah dan telah dikebumikan di kubur Baqi'. Sahabat yang kedua ini kita baca hadis adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari seperti mana juga Abu Hurairah, dia lebih dikenali berdasarkan kunyah dia. Abu Hurairah lebih dikenali dengan Abu Hurairah. Cuma bezanya Abu Musa al-Ash'ari ni nama dia dapat dikenal pasti secara molek. Abu Hurairah waktu berlaku khilaf banyak. Abu Musa al-Ash'ari nama dia Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Seperti mana Abu Hurairah dia orang Yaman, Abu Musa al-Ash'ari juga adalah sahabat Nabi yang berada di Yaman. Abu Musa al-Ash'ari ini sebelum Islam lagi, dia ni sudah ada sifat tak suka penyembah berhala. Bahkan dia percaya sama kepada saing-saing dia percaya sama kepada penduduk-penduduk kampung dia, jangan sembah berhala. Ketika tu orang Yaman duk sembah berhala, dia lari sembah berhala. Masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terkenal lagi. Dia tak suka kepada penyembahan berhala. Lalu bila dia dengar ada munculnya seorang Nabi yang membawa ajaran tauhid, terus dia pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari adalah seorang sahabat Nabi yang juga awal memeluk Islam ketika Nabi tak hijrah lagi. Ketika Nabi berada di Mekah lagi, dia bertemu dengan Nabi, dia masuk Islam, mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beberapa waktu. Lalu dia balik ke Yaman, kembali ke Yaman. Sebab ketika tu Abu Musa al-Ash'ari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana Mekah ni tak stabil lagi nak sebar agama Islam, musyrikin Mekah masih lagi menindas orang Islam, masih lagi lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak sama ada nak suruh aku ni pergi ke Habsyah bersama sahabat-sahabat yang lain ke, atau nak suruh aku ni balik ke Yaman sebar agama Islam kepada kawan-kawan aku. Lalu Nabi suruh dia balik ke Yaman. Lalu dia balik ke Yaman. Bila Nabi SAW hijrah ke Madinah, dia dengar Nabi hijrah ke Madinah, Islam tersebar di Madinah, maka Abu Musa al-Ash'ari dia bersama dengan berapa puluh orang sahabat-sahabat dia ni pergi nak bertemu dengan Nabi, pergi naik kapal. Ada peristiwa naik kapal, tiba-tiba kapal dia tu berlabuh di Habsyah. Bertemulah dengan Ja'far as-Sadiq di Habsyah. Lalu tunggulah beberapa waktu,
Ja'far As-Sadiq, Abu Musa Al-Asy'ari dan sahabat dia barulah pergi ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Panjanglah cerita kalau cerita tentang Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi yang Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia ni, suara yang merdu. Dia baca Quran, semua pakat dengar belaka. Dia baca Quran, semua akan tertarik. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, dia cerita kepada kita, kata Abu Musa Al-Asy'ari, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli. Nabi ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang lelaki yuqatilu syaja'atan, yang dia berperang kerana berani, wa yuqatilu hamiyatan, dia berperang kerana semangat, wa yuqatilu riya'an, dia berperang kerana riak. Ayu dzalika fi sabilillah, hak mana sahkah dalam kalangan mereka tu wahai Rasulullah, hak berperang pada jalan Allah, hak dinamakan berperang pada jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa-siapa yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah adalah kalimah yang paling tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka itulah orang yang dikira sebagai berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala nak beritahu kepada kita, nak mengisyaratkan kepada kita tentang kepentingan niat. Perang, sama-sama perang, tapi tujuan berbeza. Semaya, sama-sama semaya, tapi tujuan berbeza. Ada semaya kerana dipaksa, tak? Semaya berlaku, mustaqil semaya, azami semaya. Ada semaya kerana ustaz paksa semaya, dia pun semaya. Ada semaya kerana memang dia nak semaya kerana mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada semaya kerana nak tunjuk ke orang, dia ni rajin, tunjuk ke macam haji ke, dia tu rajin, maka dia semaya. Semua semaya, tapi yang membezakan kepada dia niat dia semaya. Tujuan dia semaya itu sebab apa? Kerana Allah Ta'ala ke? Kerana dipaksa ke? Kerana nak menunjuk ke? Ni sahabat tanya Nabi tentang perang. Bab semaya tu tak tanya lah. Ni tentang perang ni, benda yang paling besar sekali ni. Ada 3 orang ya Rasulullah. Seorang ni dia perang kerana berani. Mungkin dia askar, tak? Kita ni mungkin tak berani mana nak perang. Ada orang ni dia ada sifat berani nak perang. Tak boleh dengar perang sikit, nak perang selalu. Ada keberanian. Mungkin kerana dia dilatih macam tu hingga menyebabkan dia ni jadi berani. Kadang-kadang orang ni berani tak berani ni sebab latihan. Sebab latihan. Ada tak berani sebab apa? Sebab dia tak biasa benda tu. Ada yang berani sebab apa? Sebab dia dilatih untuk jadi lagu tu. Jadi ada yang berperang ni syaja'atan, kerana keberanian dia. Yang kedua, wa yuqatilu hamiyatan, dia perang kerana semangat. Semangat ke apa? Semangat nak mempertahankan negara, semangat nak mempertahankan bangsa sebagai contoh. Ada semangat. Orang tu perang kerana berani, orang ni perang kerana semangat. Ada yang perang kerana riak, nak tunjuk ke orang dia ni hebat, nak tunjuk dia ni pandai guna senjata dan sebagainya. Sahabat tanya, mana satukah ya Rasulullah yang dikira sebagai fi sabilillah, perang pada jalan Allah? Bila dia mati, mati syahid. Syahid dunia, dia syahid akhirat. Hak mana sah ya Rasulullah? Nabi SAW bagi satu garis panduan. Orang-orang hak berperang macam mana nak dianggap sebagai berperang pada jalan Allah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Mana-mana orang yang perang kerana nak meninggikan nama Allah. Nak meninggikan nama Allah ni maksud nak meninggikan syariat Allah, nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Perang ni kerana nak mempertahankan agama Allah, tak suri agama Allah Taala dihina, maka hak tu dianggap sebagai fi sabilillah, berperang pada jalan Allah. Hadis muttafaqun alaih. Panjang kalau kita nak bahas secara panjang hadis ni, cuma kita hanya tengok beberapa perkara saja. Hadis yang seterusnya, hadis ke-9, wa an Abi Bakrah Nufi' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza altaqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nari. Qultu ya Rasulullah
hadzal qatilu fama balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibih muttafaqun alaih. Bismillah. Daripada seorang sahabat Nabi yang jarang kita dengar nama dia, Abu Bakrah. Abu Bakrah, nama dia Nufai' bin Al-Harith. Sahabat-sahabat Nabi kita tengok banyak tadi, semua kunyah berlaku. Abu Hurairah, nama dia lain. Abu Musa Al-Asy'ari, nama dia lain. Abu Bakrah, nama dia lain. Kenapa? Kerana sunnah kepada kita ada kunyah. Sunnah kepada kita ada kunyah. Nufai' bin Al-Harith, seorang sahabat Nabi yang memeluk Islam ketika Taif dikepung. Bila Nabi SAW kepung Taif, Nufai' atau Abu Bakrah ni, dia masa tu dia hamba. Dia jadi hamba kepada kafir di Taif. Di Taif tu ada nama tempat Bakrah. Sebab tu dia nama sebagai Abu Bakrah. Dia lari daripada tempat tu, pergi bertemu dengan Nabi SAW. Tengah orang Islam duk kepung ni, dia lari terbit pergi temu dengan Nabi SAW. Bila temu dengan Nabi SAW, dia ngadu kepada Rasulullah, aku nak masuk Islam, aku ni hamba. Nabi pun bebaskan dia. Nabi bebaskan dia. Asal dia hamba, Nabi SAW bebaskan dia. Meninggal pada tahun 52 Hijrah. Ada sebagai riwayat sebut 51 Hijrah. Dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Nabi kata, idzal taqal muslimani, bila dua orang muslim berperang, bila dua orang muslim bertemu ni untuk balah lah, untuk saling berbunuh-bunuhan. Bertemu bukan temu untuk minum air dak ni, bukan temu untuk tujuan lain dak. Temu tu iltaqa, temu sini ni untuk balah, untuk perang, untuk saling berbunuh. Yang mana dua-dua tu adalah orang muslim. Bisayfaihima, yang mana mereka dua-dua ni ada senjata pedang mereka berdua. Hak ni temu, dia bawa pedang dia, hak ni bawa pedang dia. Nabi sebut pedang sini litamthil, nak bagi contoh. Kalau dia tak bawa pedang, dia nak bunuh saing dia bawa alat-alat lain, bawa pistol, kau termasuk juga. Bukan Nabi sebut pedang sini, pedang dia sama tak. Nabi nak bagi tahu contoh, bukan Nabi nak ta'yin ke. Kalau ada benda, dia gunakan benda lain untuk nak bunuh saing dia, maka juga termasuk dalam hadis ni. Dia bawa batu, kau saling bawa batu dua-dua ni. Hang ni nak katak saing dia, hang ni nak katak saing dia sampai mati. Juga termasuk dalam hadis ni. Fal qatil wal maqtul finnar. Nabi kata, bila balah ni nak bunuh ni, tentu akan ada pembunuh, tentu akan ada dia kena bunuh. Tak okey dua-dua pembunuh, tak okey dua-dua terbunuh. Mesti akan ada salah satu yang terbunuh seorang, yang dibunuh seorang. Jadi Nabi kata dua-dua ni masuk neraka berlaku. Sahabat pelik lah. Kalau orang bunuh masuk neraka tu logik lah juga. Tak, gua dia bunuh orang. Sebab Allah Ta'ala bersebut dalam Al-Quran, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu 'adzaban 'azima. Allah Ta'ala sebut siapa-siapa yang bunuh orang muslim, orang mukmin dengan sengaja, maka balas dia neraka. Logiklah kalau orang yang membunuh masuk neraka. Ya Rasulullah, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, kalau hak bunuh tu logiklah dia masuk neraka. Fama balul maqtul, orang yang kena bunuh ni apa boleh dia masuk neraka? Tak, apa dia kena masuk neraka juga sedangkan dia tu dibunuh. Nabi kata innahu kana harisan ala qatli sahibi, sebab dia sudah berusaha untuk nak bunuh saing dia, cuma tak nasib baik dia kena bunuh. Kalau nasib baik ke dia tu yang jadi pembunuh. Sebab itulah dua-dua tu masuk neraka. Sini ni Al-Imam Nawawi nak bagi tahu kepada kita syahid untuk bab yang Imam Nawawi nak bawa ni, innahu kana harisan, sebab dia ada usaha, dia ada keinginan untuk membunuh saing dia. Niat tu Imam Nawawi nak memberitahu kepada kita tentang niat. Walaupun dia tu dibunuh ni banyak perkara. Kita berlawan ni banyak perkara. Contoh kita berlawan tak, orang curi masuk dalam rumah kita, dia bawa senjata, kita bawa senjata, kita nak bunuh dia, dia benar-benar kita terbunuh. Beza kalau kita terbunuh situ dengan terbunuh sini. Sama-sama terbunuh,
tapi tak sama. Terbunuh tadi itu kita syahid sebab nak mempertahankan harta kita, sebab kita nak mempertahankan nyawa kita, sebab kita nak mempertahankan ahli keluarga kita. Tapi terbunuh sini tak. Sini ni sebab dia tu nak jadi pembunuh asal dia. Dia pergi usaha nak bunuh saya dia, tapi tak nasib baik, dia terbunuh. Sebab tu Nabi SAW kata dia pun masuk neraka. Sini Al-Imam Nawawi nak bagi tahu kepada kita semua tu berkata kepada niat berlaku. Seperti mana telah kita sebutkan sebelum ni, amalan kadang-kadang sama je kita buat. Yang membezakan besar atau tak besar pahala dia, niat. Orang ni bagi sedekah 10 riyal, orang ni pun bagi sedekah 10 riyal juga. Sama ke tidak pahala dia? Neraca kita sama lah, muka ni 10 riyal, ni perlu 10 riyal. Tapi di sisi Allah mungkin tak sama. Mungkin orang ni dibagi dekat dia benar-benar ikhlas. Mungkin orang ni dibagi dekat dia nak tunjuk kepada orang. Walaupun neraca mata kita nampak sama pahala, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbeza. Ni nak bagi tahu kepada kita bagaimana hubungan kita dengan orang muslim yang lain. So kau nak bunuh, kita acu senjata pun tak boleh dah. Kita ambil pisau dah buat kesalahan kita, kita gurau je. Hak tu pun Nabi lari dah kepada kita. So kau pergi bunuh, kita acu senjata kepada saing kita pun sudah dianggap sebagai dosa dah. Man asyara ila akhihi, Nabi sebut bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu wa in kana wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi sebut man asyara ila akhihi bihadidatin, siapa-siapa yang tunjuk senjata kepada saing dia, kepada saudara dia, acukan senjata kepada saudara dia, malaikat laknat dia. Malaikat laknat dia, malaikat doa laknat kepada dia, hinggalah dia kembali hinggalah dia tak acukan lagi senjata tersebut kepada saudara dia tadi. Acu senjata pun malaikat laknat dah. Bagaimana pula kalau bunuh? Dah. Acu senjata, kita dikir dia tak mati lagi, dosa juga. Ni siapa mati? Lagilah besar pahala. Pahala pula. Besar pahala pakai bunuh belakang ni. Lagilah besar dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak besar pahala tu bunuh cicak lah. Okey, bunuh orang gendek ni. Waktu hadis yang ke-9, sahabat-sahabat ditanya Nabi kalau tak faham. Kita ni kadang-kadang tak faham, biar tak faham, lepas tu pergi salah faham. Sahabat ni ada benda dia tak faham, terus dia tanya Nabi SAW, ya Rasul, aku faham lah kalau pembunuh tu masuk neraka, tapi aku kena bunuh ni apa? Nabi pun terai kepada para sahabat. Tidak kata sahabat tanya, Nabi kata banyak tanya kamu ni. Ada. Nabi terai pula kepada mereka. Sebab apa? Sebab ni akan jadi panduan kepada para sahabat, jadi panduan kepada kita sampai kiamat. Sebab tu Nabi bagi penjelasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Hadis seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah lagi. Ni hadis kedua. Seingat Ustaz, hadis riwayat oleh Abu Hurairah yang kita jumpa pada dalam Riyadhus Shalihin setakat ni. Qala Abu Hurairah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi suqi wa baitihi bid'an wa 20 darajatan wa dhalika anna ahdahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu illa as-salata la yanhazuhu illa as-salatu lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa khatta anhu biha khati'atun hatta yadkhula al-masjida fa idza dakhala al-masjida kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuh wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Bismillah.
وهذا لفظ مسلم وقوله ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزي أي يخرجه وينهضه. Satu lagi hadis daripada Abu Hurairah yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, nak bagi tahu kepada kita tentang pentingnya niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salatul rajuli, salat seseorang lelaki, fi jamaah, secara berjamaah, tazidu ala salati fi suqi, lebih lagi berbanding salat dia di pasar, wa baiti, salat dia di rumah dia, bid'an wa 20 darajah, sebanyak 20 lebih darajat. Wa dzalika, demikian itu kerana anna ahadahum, seseorang lelaki itu, seseorang mereka itu, idza tawaddaa, bila dia berwuduk, fa ahsanal wudu'a, lalu dia perelokkan wuduk dia, thumma atal masjidah la yuridu illa salata, kemudian dia pergi ke masjid, tak ada tujuan lain dia pergi ke masjid melainkan untuk semaya, la yanhazuhu illa salatu, dia tidak keluar melainkan untuk semaya, lam yakhtu khatwatan illa rufa'alahu biha darajah, tidak, setiap langkah tidak ada satu pelangkah yang dia melangkah melainkan Allah Subhanahu wa taala angkat untuk dia satu darjat. Wa khata anhu, dan dihapuskan untuk dia satu kesalahan, hatta yudkhila al-masjid, hinggalah dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al-masjid, apabila dia masuk ke dalam masjid, kana fi salati, maka dia dikira sedang berada dalam solat. Maka nanti salatu ia tahbisuh, selagi mana solat itu dia tunggu untuk semaya, selagi mana solat tersebut menahan dia daripada keluar daripada masjid. Wal malaikatu yusalluna ala ahdikum, para malaikat sentiasa berselawat kepada seseorang kamu, madama fi majlisi alladhi salla fi, selagi mana dia berada di tempat dia semaya. Yaqulun, malaikat kata, Allahumma rahamu, ya Allah rahmatilah dia, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat dia, ma lam yu'dhi fihi, selagi mana dia tidak menyakiti, ma lam yuhdith, selagi mana dia tidak berhadas fihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini, lafaz hadis ini adalah lafaz Muslim. Hadis panjang, lepas ni panjang lagi hadis. Kau panjang hadis. Hadis ke-10, hadis Abu Hurairah. Hadis ni Nabi ulai salatul rajuli ala salatihi, illa salatu. Ni kali Nabi ulai perkataan solat. Kenapa Nabi ulai perkataan solat banyak kali dalam hadis ni? Sebab Nabi nak supaya kita familiar dengan lafaz tersebut. Nabi nak supaya kita rasa tertarik dengan semaya. Bila dia sebut sama, maka kita akan rasa tertarik. Sebab tu Nabi SAW ulai-ulai perkataan solat. Nabi bagi tahu orang yang semaya di rumah dia atau semaya di pasar dia, beza dengan orang semaya di masjid. Orang yang semaya di masjid, dia akan dapat pahala 20 lebih pahala. 20 lebih ganda pahala. Sini Nabi sebut bid'ah wa 20. Bid'ah ni ada khilaf dari ulama. Ada ulama sebut 3 hingga 10. Ada ulama sebut 3 hingga 9. Cuma kalau kita tengok berdasarkan hadis-hadis lain, Nabi sebut 25 atau 27 ganda pahala. Ganda pahala, bukan 27 pahala. Ramai orang salah faham. Dia anggap orang semaya di masjid beza dengan semaya di rumah. Orang semaya di masjid 27 pahala. Bukan 27 pahala, 27 ganda pahala. Kalau semaya di rumah boleh 100, semaya di masjid boleh berapa? 2,700. Apa? Kalau semaya di rumah boleh 1,000 pahala, contoh lah. Semaya di masjid boleh berapa? 27,000. Tu 27 ganda atau 25 ganda berdasarkan sebagai hadis. Sebagai orang faham ni, mana? Tak kisah. Nabi tak kisah. Nabi kata dia semaya masjid tu 27 kali ganda berbanding semaya di rumah. Dia tak ada semaya di rumah tu boleh sah. Tak semaya boleh sah, boleh jadi boleh 10. Apa? Ada Allah Ta'ala Nabi SAW sendiri sebut banyak hadis. Amalan seseorang akan diganda ke 10 hingga 700 sebagai contoh Nabi sebut. Amalan kebaikan dia buat, termasuklah semaya.
Kalau rumah dia semaya, contoh dia boleh 10 pahala. Kalau di masjid lebih lagi, 27 kali ganda. Berapa? 270. Bukan bermaksud semaya di rumah ni boleh, so semaya masjid boleh 27. Orang masih nak faham lagu tu. Hak tu Nabi nak bagi tahu ganda bukan Nabi nak bagi tahu nilai tu berapa. Sama ada dia semaya di pasar atau dia semaya di rumah. Hal ni sebagai ulama kata walaupun dia semaya di rumah dia secara berjemaah. Sebab ni sebagai ulama dia tengok kepada zahir hadis ni, walaupun semaya di rumah berjemaah, semaya di masjid tu lebih 27 lagi. Apa ni? 20 lebih lagi ganda ganda pahala. Atau semaya di pasar. Apa hukum kita semaya kita pergi shopping mall tak? Ada ke surah dia kita semaya berjemaah situ? Apa dia? Tetap masjid tu lebih lagi. Sebab apa? Sebab tempat semaya di shopping mall dia tidak sebuah masjid, kita tak nak anggap sebagai masjid. Dan dia tu tidak, sebab tu kita pergi kita tak boleh semaya apa ni, semaya tahiyatul masjid. So yang kedua, shopping mall tu masjid dia atau surah dia tu hanyalah untuk keperluan saja. Berbeza dengan masjid. Masjid ni semua lagi semaya. Tak subuh lagi. Shopping mall ada lagi semaya subuh situ. Surah dia tu tak ada. Ya. Orang pergi tu bila orang nak beli barang, tiba-tiba masuk waktu semaya. Atau nak masuk dah, nak habis waktu semaya lain, dia tak semaya lagi waktu semaya hak sebelum tu. Jadi dia pergi semaya kerana ada keperluan, bukan kerana betul-betul buat tu untuk orang nak semaya seperti mana di masjid. Sebab itulah tidak sama. Itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Wadhalika, kenapa lebih lagi semaya di masjid berbanding semaya di rumah atau semaya di pasar? Nabi sebut kerana bila dia, kerana wadhalika, dhalika tu lita'lil, maksud dia kerana anna adahum idza tawadda'a, mereka ni bila seseorang mereka tu bila dia berwuduk, fa ahsanal wuduk, syarat nak dapat pahala tadi tu Nabi kata dia berwuduk, fa ahsanal wuduk, dan dia memperelokkan wuduk dia. Dia buat semua perkara-perkara sunat, dia jaga tertib-tertib wuduk dan sebagainya. Thumma atal masjid, kemudian dia pergi ke masjid, la yuridu illa salat, tak ada tujuan lain dia pergi kerana nak semaya je dia pergi. Banyak pergi nak pergi masjid ni tak, ada kadang-kadang nak jumpa orang sebagai contoh, dia pergi nak jumpa orang, tiba-tiba masuk waktu, bila masuk waktu semaya lalu, maka tu tidak termasuk dalam hadis. Ni di rumah lagi dia pergi tak ada tujuan lain, melainkan nak semaya. Wala yanhazuhu illa salah, dan dia tidak keluar melainkan untuk nak semaya. Sini Imam Nawawi nak bagi tahunya niat atau penting. Ada pergi ke masjid, dia nak jumpa saing, nak jumpa pergi terbangkan masjid ya, tiba-tiba orang bel masuk semaya. Dengan orang yang sore lagi daripada rumah lagi dia nak pergi ke masjid untuk nak semaya, sama-sama semaya, tapi berbeza dari sudut niat. Hak mendapat pahala seperti mana sebut kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, orang yang mana dia di rumah dia berwuduk dengan elok, dia keluar dekat dia berwuduk dan tak ada tujuan dia lain dia pergi melainkan untuk solat. Lam yakhtu khatwatan, tidak ada satu langkah pun yang dia melangkah illa rufi'a lahu biha darajah, Allah Taala akan angkat darajat dia. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan Allah Ta'ala akan hapuskan untuk dia satu kesalahan hatta yadkhulal masjid, hinggalah dia masuk ke dalam masjid. Tak semaya lagi lah besar pahala. Tak semaya lagi, Allah Ta'ala angkat dia darjat, bagi pahala dah, Allah Ta'ala hapuskan dia dosa. Begitu Allah Ta'ala sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada manusia. Rahmat Allah Ta'ala terlalu luas untuk manusia, tak? Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tak buat lagi amal asal kita nak buat tu, sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa idza dakhala al masjid, apabila dia masuk ke dalam masjid, kana fi solah, maka dia dianggap sebagai berada di semaya. Tak semaya lagi, duduk di masjid ya, duduk tunggu Tok Bilal nak qamat atau tunggu Tok Imam nak mari, Allah Ta'ala kira dia berada dalam semaya, dapat pahala berterusan. Maka nanti solat, selagi mana dia tidak keluar dari masjid, daripada masjid, lagi mana dia terus berada dalam
untuk nak tunggu solat tadi. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Bukan setakat Allah Ta'ala bagi keistimewaan tadi, tambah pula para malaikat juga selawat kepada dia. Malaikat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah marhamhu, ya Allah rahmatilah dia, Allah, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubat dia. Ni malaikat sendiri minta kepada orang yang buat amalan tadi. Besar pahala dia kepada orang yang ada niat tadi. Bila dia berwuduk, dia keluar daripada rumah dia, niat dia tu hanyalah kerana nak semaya di masjid, maka diberikan pahala seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hadis muttafaq alaih. Lafaz hadis tersebut adalah lafaz sebagaimana riwayat riwayat Muslim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu luas rahmat dia nak bagi kepada kita. Dia nak kita buat aja satu perkara, Allah Ta'ala nak bagi selalu pahala kepada kita. Tunggu kita buat aja. Atau kadang-kadang hadis lain kita akan baca, insya-Allah tak ada dah nak baca hari ni sebab panjang selanjut hadis tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pahala kepada kita, niat kita nak buat. Kita ada niat nak buat satu perkara, Allah Ta'ala telah bagi pahala kepada kita. Tunggunya ke apa? Kita nak ada niat untuk kita nak buat satu perkara, satu amalan kebaikan, dan untuk kita nak buat amalan kebaikan. Tapi waktu pun payah lagi. Amalan kebaikan Nabi SAW sebut dalam hadis diganda ke 10 kali ganda kalau kita buat, hingga 700. Amalan kejahatan bila kita buat, berapa Allah Ta'ala tulis? So je. Begitu Allah Ta'ala nak supaya manusia ni kurang dosa, begitu Allah SWT nak supaya manusia ni banyak pahala. Dah, tu matlamat Allah SWT nak masukkan manusia ke dalam syurga, tapi manusia tak boleh masuk lagi syurga. Pelik tak? Begitu besar, begitu luar rahmat Allah SWT kepada kita, tapi masih lagi tak berjaya masuk syurga. Kita berlombor sebagai jatuh berlombor, duduk berlombor, tahu berlombor racing, ditunjuk dah jalan kepada kita mana, dia bagi kemudahan berlombor tu. Orang lain jalan kaki berlaku, kita ni diberi kenderaan naik, kaluh lagi. Kau jalan kaki tu laju lagi. Pelik ke tak? Sebagai contoh tak? Begitulah kehidupan kita. Begitu besar rahmat Allah Ta'ala sedia kan? Kita tidur boleh pahala. Tidur boleh pahala. Kalau kita kerja tidur, boleh gaji? Tak boleh. Tak? Tapi tidur boleh pahala Allah Ta'ala bagi, sekiranya niat kita tu betul lah. Kita tidur ni supaya nak hilang kekelitihan diri, bangun esok nak baca Quran. Bukan tidur tu sebab bukan sebab lain. Niat kita tadi. Tidur boleh pahala, makan boleh pahala. Begitu Allah SWT nak berikan kepada kita, mau buat aja gapo, nak bagi belaka pahala. Asalkan kita buat dengan ikhlas, asalkan kita buat dengan niat untuk kebaikan. Asal benda tu baik lah, semua benda Allah Ta'ala bagi pahala belaka. Tidur boleh pahala, makan boleh pahala, bersaing boleh pahala. Tapi masuk neraka lagi. Pelik ke tak? Sebab apa? Sebab kita sendiri lah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, kullukum dakhalal jannah, semua kamu ni masuk syurga belaka, illa man aba, kecuali orang tak sel. Ada orang tak sel masuk neraka, masuk syurga. Ada orang tak sel masuk syurga. Dia tak taat kepada Allah, dia tak taat kepada Rasul. Dalam keadaan begitu luar rahmat Allah Ta'ala nak bagi, dalam keadaan begitu banyak pintu-pintu pahala Allah Ta'ala buka untuk kita, tapi masih lagi kita tak berjaya masuk ke dalam ke dalam syurga. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala jadikan kita orang yang dimasukkan ke dalam syurga, dan supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita termasuk orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita minta supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab dan murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
kita berhenti setakat tu dulu untuk hari ni. InsyaAllah kita sambung pada masa lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.